Selamat siang dan ketemu sekali lagi dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, satu channel yang seru membahaskan persoalan matematik secara tajam, tuntas dan terpercaya. Jadi bagi kalian yang masih lagi belum bergabung dalam channel Belajar Matematik Om Zaimus, boleh bergabung dengan menekan tombol subscribe di bawah YouTube anda. Dan kalau boleh share kepada rakan-rakan anda yang lain. Jadi materi pembelajaran kita pada hari ini ialah kita ingin melukis graf bagi fungsi salingan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil reciprocal function. Baik, graf reciprocal ialah satu graf yang bentuknya adalah dalam bentuk Y sama dengan A per X kuasa N, di mana pemboleh ubah X berada di bawah, bukan di atas. Berbeza dengan graf fungsi linear, fungsi kuadratik dan fungsi kubik yang kalian telah belajar, di mana pemboleh ubah X berada di atas. Tapi untuk reciprocal graph, X-nya berada di bawah. Okey, bagaimana pula dengan bentuk graf reciprocal graph? Baik, graf reciprocal bentuknya adalah seperti yang Om lukiskan ini. Sama ada bentuk ni, bentuk ni, bentuk ni atau bentuk ni. Ini bentuk yang popular lah, tetapi ada lagi bentuk yang lain. Baik, misalnya katakanlah A dia 1, positif 1, A1, A1. Kemudian power dia N ialah 1, maksudnya X kuasa 1. Bila X kuasa 1 ialah X lah. Okey, untuk graf reciprocal 1 over X, okey, dia punya lengkung, dia terdapat dua lengkung. Lengkung yang pertama berada pada sukuan yang pertama. Okey, dan lengkung yang kedua berada pada sukuan yang ketiga. Itu kalau A1, maksudnya A adalah positif. Okey, lengkungnya berada di sukuan yang pertama dan ketiga. Tetapi kalau katakan A dia negatif 1, A negatif 1, negatif 1. Okey. Kemudian power dia masih lagi 1, X kuasa 1. Bila X kuasa 1 ialah X. Baik, kalau dia negatif, yang ini positif. A positif, ini negatif. Kalau negatif, dia punya lengkung, terdapat dua lengkung. Satu berada di sukuan yang kedua dan satu berada di sukuan yang keempat. Jadi itu beza dia. Okey, kita lihat sedikit graf reciprocal ni. Baik, reciprocal graph dia punya lengkung kalau lihat, baik, lengkung dia akan meningkat ke atas tanpa batas. Okey, menuju ke infinity. Ini simbol bagi infinity. Infinity. Okey, dia meningkat tanpa batas sampai infinity. Baik. Tetapi kalau kita lihat, walaupun dia meningkat tanpa batas sampai infinity, dia tidak akan menyilang ataupun cross sumbu Y. Dia hanya menghampiri sumbu Y, tetapi dia tidak menyilang ataupun cross ataupun menyentuh sumbu Y. Jadi kita boleh kata sumbu Y ini adalah asymptot. Okey, Om tulis asymptot. Okey. Jadi sumbu Y ini sebagai dia punya asymptot. Apa maksud asymptot? Asymptot ialah satu garis yang lengkung tidak menyilang kepadanya. Baik, kita lihat pula lengkung ni. Apabila dia pergi ke sebelah kanan, dia meningkat tanpa batas. Okey? Tanpa sempadan, terus ke kanan. Tanpa menyentuh sumbu X. Dia cuma menghampiri saja sumbu X. Maka sumbu X ni pun kita kata dia sebagai asymptot. Okey? Sumbu X pun sebagai asymptot, iaitu satu garis yang lengkung tidak menyilang dengannya. Okey? Jadi untuk graf reciprocal graph, okey, biasanya dia terdapat dua asymptot. Okey, di sini paksi Y dan paksi X, dia punya asymptot, iaitu garis yang lengkung tidak menyilang. Baik, selain daripada untuk X kuasa 1, okey, bentuk graf reciprocal graph boleh juga untuk kuasa 2. Maksudnya bila A1 positif dan N dia power dia N X kuasa 2, X kuasa 2. Jadi kalau untuk power X kuasa 2 dan pemboleh ubah X berada di bawah, iaitu bentuk arm bagi reciprocal graph, reciprocal function. Baik,
lengkung dia berada di sukuan yang pertama dengan kedua. Tetapi kalau A negatif, okey, A negatif, N power dia masih lagi 2, X kuasa 2. Okey, dia punya lengkung berada di sukuan yang ketiga dan yang keempat. Okey, sekali lagi, di sini dia punya asymptot dia ialah paksi Y, di mana lengkung ni dia menghampiri saja. Dia menghampiri saja. Okey, tapi dia tak menyentuh. Juga paksi X, nampak? Dia menghampiri saja. Dia menghampiri saja tetapi dia tidak menyentuh. Jadi paksi Y, sumbu Y ni pun dan sumbu X ni pun kita panggil sebagai asymptot. Okey, iaitu garis yang lengkung tidak menyilang dengannya. Okey. Jadi tetapi sebenarnya bukan saja bentuk graf, kita ada bentuk okey, kalau yang X power 1 ni dengan ni. Positif sukuan pertama, ketiga. Negatif sukuan yang kedua, keempat. Kalau kuasa 2, okey. Kalau kuasa 2, kalau positif, sukuan pertama dengan kedua. Kalau negatif, sukuan yang ketiga dan keempat. Bukan saja bentuk graf dia sama, tetapi lengkung dia ada yang berlainan sedikit. Jadi ini yang biasalah yang Om keluarkan 1, 2, 3, 4. Jadi Om ulang, okey, untuk reciprocal function dia punya bentuk am dia ialah A X kuasa N, di mana X berada di bawah, okey, bukan di atas. Maksudnya X berada di penyebut, okey, bukan pengangka. Okey? Penyebut, bukan pengangka. Pengangka atas, bawah penyebut. Biasanya kalau fungsi linear X, fungsi kuadratik X, fungsi kubik X, okey, X-nya berada di pengangka. Baik, itu saja beza dia. Jadi hari ini kita lanjut. Kita ingin melukis graf bagi fungsi salingan atau reciprocal graph. Okey. Jadi kalau kita tengok, okey, katakanlah sebelum kita lukis, kita tengok Y sama dengan 24 per X, A 24 positif. Jadi kalau A 24 positif dan X berada di bawah di pengangka, di penyebut, maka bentuk graf dia adalah yang ini. Ini untuk positif. Jadi graf kalian mesti dapat di sukuan yang pertama dengan ketiga. A positif. Yang ini A negatif. Negatif yang ni, positif yang ni. Sebab ini kuasa 1, X kuasa 1, bukan graf yang ini. Okey, jadi ini sebagai tambahan ilmu sajalah. Okey, dalam peperiksaan dia suruh pelajar, dia suruh kalian lukis saja graf. Baik, kita mulai. Okey, untuk melukis graf seperti biasa. Pertama-tamanya kita kena lengkapkan jadual nilai. Okey, kita tengok interval dia selang yang diberi daripada negatif 4, 4. Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Okey, jadi kita masukkan saja nilai X ni. Nak buat jadual nilai, masukkan nilai X ke dalam fungsi Y sama dengan 24 per X. Okey, reciprocal function ni kita masukkan saja. Jadi bila negatif 4 masuk kat sini, 24 bagi negatif 4, negatif 6 lah. Om tak payah pakai kalkulator lah, sebab 24 bagi negatif 4, negatif 6. Okey, nak guna kalkulator pun boleh juga. Kalau katakanlah pelajar nak mengelakkan daripada kesalahan, kita ambil 24 bahagi negatif 4 kurungan negatif 4. Okey, dapat tekan press enter, dapat negatif 6 sama. Okey, tapi sebab dia mudah, tak payahlah guna kalkulator. 24 bahagi negatif 3, jadi negatif 8. 24 bahagi negatif 2, jadi negatif 12. 24 bahagi negatif 1, jadi negatif 24. Yang ini, yang kosong ni. Cuba 24 bahagi kosong. Okey. Om cuba dengan kalkulator ya. 24 bahagi kosong. Nampak tak? Maths error. Maksudnya dia undefined dekat sini. Okey. Tak tertakrif. Jadi untuk kosong, dia undefined. Tak tertakrif. Tak tertakrif. Okey. Kalau kalkulator dia kata maths error. Okey. Ini maksudnya tak tertakrif. Maksudnya lengkung tak menyentuh pada X kosong. Okey. Jadi ini adalah kita panggil asymptot. Okey. Faham ya? Maksudnya pada kosong ni sama ada sini ke, lengkung tak menyilang. Tak menyentuh pun. Dia cuma menghampiri saja. Ini kita panggil undefined ataupun dia punya asymptot.
Baik, kemudian lanjut kita masukkan 1. 24 bahagi 1 ialah 24. 24 bahagi 2 ialah 12. 24 bahagi 3 ialah 8 dan 24 bahagi 4 ialah 6. Baik, bila jadual nilai telah lengkap, okey, kita punya jadual nilai telah komplit. Okey, ini langkah pertama buat jadual nilai. Kita pergi kepada langkah yang kedua, iaitu kita nak membina graf. Kita masukkan pada graf. Okey, ini pada graf. Kita kena masukkan sumbu X, sumbu Y dan origin. Okey, dan tengoklah skala dia berapa. Okey, biasa skala diberi. Kalau tak diberi, maksudnya pilih yang bersesuaian lah, supaya graf anda tu boleh memenuhi kertas graf ni. Okey. Baik, kita tengok dia punya skala. 2 1 untuk parsi X. Maksudnya 2 unit, 2 kotak ni 1 unit. Maksudnya sini ialah 1 2 3 4. Okey. Kanan kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Okey, kita tengok paksi Y pula. Paksi Y 2 cm 5 unit. Maksudnya 2 cm, 2 kotak ni 5 unit. Masuk sini ialah 5, 10, 15, 20, 25 dan 30. Okey. Yang bawah mestilah negatif. Negatif 5, negatif 10, negatif 15, negatif 20 dan negatif 25. Jadi kita dah masukkan dia punya skala. Dah ada sumbu X, sumbu Y, origin, skala paksi X ada, skala paksi Y ada. Kemudian kita ambillah nilai-nilai ataupun titik ataupun koordinat dalam jadual nilai, kita masukkan ke dalam graf untuk diplotkan. Baik, kita plotkan satu-satu. Negatif 4, negatif 6. Okey. Negatif 4, negatif 6. Ni negatif 5. Ini negatif 5, negatif 6. Maksudnya dua kotak ni lah. Okey. Negatif 4, negatif 6. Dua kotak yang kecil ni. Sebab apa dua kotak kecil? Okey, kamu tengok. Negatif 5, negatif 6. Okey, negatif 6, negatif 7. Dua kotak ya. Negatif 8. Okey, negatif 9, negatif 10. Okey. Jadi dua kotak yang kecil ni kira 1. Okey, nilai dia. Baik, seterusnya negatif 3, negatif 8. Okey, negatif 3, negatif 8. Okey, ni negatif 3 sini, negatif 8, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8 sini. Okey, seterusnya negatif 2, negatif 12. Negatif 2, negatif 12, negatif 10, negatif 11, negatif 12 sini. Okey. Seterusnya negatif 1, 24, negatif 1, 24, negatif 24. Sini negatif 24. Okey. Ini negatif 25 atas dua kotak. Okey. Dan kosong seperti biasa undefined, tak tertakrif. Okey, jadi kosong tak ada. Jadi kita buatlah lengkung dia. Tapi kita ada koordinat lagi, sabar. Om buatkan lengkung yang ni dulu. Okey, tak boleh pakai pembaris, kena pakai freehand macam ni. Nampak? Dah hampir ni sukuan yang ketiga ni. Okey. Okey, kita tengok yang ni pula. Kosong tadi undefined, 1 24. 1 24, 24 sini. 2 kotak kecil bawah 25. Kemudian 2 12, 2 12, 10, 11, 12. Okey. 3 8, 3 8 5, 6 7 8. Dan yang terakhir 4 6, 4 6. Sini 6. Okey. Kita gunakan tangan freehand, kita sambung. Okey, untuk membentuk lengkung yang licin dan cantik. Okey. Inilah graf dia. Baik belajar. Graf dia berada pada sukuan yang pertama dengan sukuan yang ketiga. Kenapa? Kerana okey, untuk reciprocal function, okey, bentuk am dia ialah A per A kuasa N. Kalau A dia positif macam 1. A1 positif sebab ini 24. Positif, sini pun positif. Jadi graf dia, lengkung dia pada sukuan pertama dengan yang ketiga. Kalau A dia negatif, kata kalau sini negatif 24.
Okey, kalian akan dapat dia punya graf berada lengkung dia ada dua lengkung berada sukuan yang kedua dengan yang keempat. Okey, ini untuk X and dia power 1, X1, X. Untuk X saja. Tapi kalau X kuasa 2 yang macam ni. X kuasa 2. Okey, jadi sebelum kita rasa kita dah complete graf kita check balik. Okey, dah ada sumbu X, dah ada sumbu Y, dah ada lengkung. Dah ada lengkung dan yang belum ada kita namakan persamaan ni. Okey, buat anak panah macam ini, kita namakan Y sama dengan 24 per X. Baik, inilah yang kita namakan reciprocal curve ataupun reciprocal function. Okey, reciprocal graf lengkung salingan atau graf salingan. Jadi kita telah belajar okey sebelum ni graf bagi fungsi linear, fungsi kuadratik, fungsi kubik dan hari ini reciprocal graf. Okey ataupun graf fungsi salingan. Okey, jadi saya harap pelajar faham dan dapat ikuti. Itu saja kita punya PDPC hari ini. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih.